Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Bertemu kita di alam maya untuk sesi lecture saya yang bertajuk Lesi Precancer Squamous. Kamu dah belajar sebelum pada ni, you dah belajar ciri-ciri inflamasi, reparative, semua kan? Ini kita akan belajar satu step yang lebih abnormal. Kalau kata Lesi precancer tu adalah satu lesion yang mana perubahan sel tu dah nampak ketara, dia dah jadi abnormal. Untuk Lesi precancer ni saya akan berkongsi dengan kamu apa itu definisi Lesi precancer dan faktor-faktor penyebab. Memahami definisi apa itu ascus, low seal, ascus high dan high seal. ASCUS tu stand for Atypical Squamous Cell Uncertain Significant. Low seal tu bermaksud low grade squamous intraepithelial lesion. ASCUS high tu bermaksud Atypical Squamous Cell Cannot Excluded High Seal. Dan high seal bermaksud High Grade Squamous Intraepithelial Lesion. Balik ni kena hafal apa nama penuh dia supaya kamu faham. Dan selain pada menerangkan definisi, saya akan menerangkan yang paling penting dalam cytology adalah cytomorphology. Kalau kita nak diagnose di ascus, macam mana rupa bentuk ataupun gambaran cytology, sebenarnya PET tu menunjukkan ascus ataupun low seal ataupun ascus high ataupun high seal. Dan di samping itu, setelah kamu mempelajari dia punya cytology features atau gambaran cytology setiap case precancer ni, kamu bolehlah membezakan antara low grade squamous intraepithelial lesion dengan high grade squamous intraepithelial lesion. Dan selain itu, saya akan sentuh juga tentang cadangan rawatan bagi setiap case Lesi precancer. Sebagai pengenalan. Kita kena tahu origin precancer ni dia bermula di mana, kat mana. 90, mulai kajian 90% Lesi precancer bermula di squamous-columnar junction ataupun di transformation zone. Transformation zone ni kawasan di mana pertemuan sel-sel squamous. Ni vagina. Vagina ni terdiri pada stratified squamous epithelium. Dan yang ni adalah endophagic canal yang dilapisi oleh columnar epithelium. Jadi pertemuan antara sel-sel squamous dengan sel-sel glandular dipanggil transformation zone atau squamous-columnar junction. Jadi kat sinilah bermulanya Lesi precancer. Inilah dia punya origin. Dan 10% daripada columnar epithelium dan origin dia kemungkinan sel-sel basal squamous metaplastic. Itu sebab pap smear satisfactory. Pap smear yang memuaskan, yang bagus adalah diambil pada transformation zone. Lesi. Apa maksud lesi? Lesi merupakan kawasan organ atau tisu yang mengalami kecederaan atau penyakit seperti luka, ulcer, bernanah dan ketumbuhan. Precancer squamous adalah sel-sel epithelial jenis squamous yang berubah morfologi dah menjadi abnormal dan kalau tidak dirawat ia boleh bertukar menjadi kanser. Lesi itu adalah kecederaan. Sama ada disebabkan oleh penyakit ataupun luka, nanah ke ketumbuhan. Dan precancer squamous adalah sel-sel squamous yang morfologi dia dah abnormal. Faktor penyebab Lesi precancer squamous pertama adalah human papilloma virus. Maknanya kanser cervix juga adalah faktor utama penyebab kanser cervix adalah daripada jangkitan HPV. Kita tahu HPV adalah sexual transmitted disease, penyakit bawaan kelamin dan dia boleh menyebabkan kanser cervix. Dia merupakan jangkitan yang kronik kalau tak dirawat. Dia disebabkan oleh kenapa boleh dapat boleh dapat kanser precancer ni sebab HPV tu adalah STD, sexual transmitted disease. Maknanya
wanita yang suka melakukan hubungan seks rambang, maknanya bertukar-tukar pasangan, berbilang pasangan, dan melakukan hubungan seks di usia muda juga boleh menyebabkan lesi prekanser tu bermula. Bilangan anak yang ramai juga antara faktor penyebab yang boleh menyebabkan prekanser squamous dan kerap hamil, maknanya setahun sekali. Maknanya organ dalaman wanita tu, uterus, cervix tak sempat nak sembuh baik, dia hamil. Jadi lama-lama sel-sel tersebut boleh berubah menjadi abnormal. Okey, faham setakat ni? Okey, kita pergi pada pathogenesis of squamous intraepithelial lesion. Macam mana berlaku dia? Pathogenesis macam mana bermulanya? Dia bermula daripada biasanya sel-sel yang tak matang ni, basal cell ataupun immaculate metaplasma, immaculate squamous metaplastic, dia dijangkiti oleh HPV. Dan bila dia jadi jangkit oleh HPV, dia menyebabkan productive infection. Jadi dia punya jangkitan tu bertambah-tambah dan menyebabkan sel tu menunjukkan cytostatic effect yang kita panggil koilocyte. Okey, tapi kalau pada peringkat low-C ni, dia dijaga atau dirawat, dapat rawatan awal, dia boleh kembali normal. Tapi kalau tak dapat rawatan awal, dia akan progress menjadi high-C dan terus menjadi kanser. Tu dia punya senario macam mana prekanser tu boleh berlaku daripada low grade menjadi high grade jadi kanser. Okey. Dan lesi prekanser ni dibahagi kepada 4. Atypical squamous cells. Atypical squamous cell ni ada 2 pecahan dia, eschars dan eschars-Hunt. Atypical squamous cell uncertain significant atau undetermined significant, atau lagi satu eschars, atypical squamous cell cannot excluded high C, dan low grade squamous intraepithelial lesion dan high grade squamous intraepithelial lesion. Di kategori yang besar dia ada 3, tapi atypical squamous cell dia pecah pada 2. Jadi kita lesi prekanser tu all in adalah 4. Tapi kategori yang paling besar adalah 3. Okay, eschars pula dia terbahagi kepada 5. Eschars terbahagi pada 5. Atypical squamous atypia, atypical metaplastic, atypical parakeratosis, atypical atrophy dan atypical repair. Yang ni korang kena hafal, kena tahu sebab selalu keluar dalam soalan esei. Kena hafal. Maknanya eschars, atypical squamous cell uncertain significant ni dibahagi pada 5. Squamous atypia, atypical metaplastic, atypical parakeratosis, atrophy dan atypical repair. Jadi kita pergi tengok satu persatu. Kalau kita diagnose dia eschars, dia boleh jadi squamous atypia, dia boleh jadi atypical parakeratosis, dia boleh jadi atypical atrophy, dia boleh jadi atypical reparative dan atypical parakeratosis. Jadi bila kita kata eschars tu, dia ada 5 choice. Dia ada 5 gambaran smear yang menunjukkan dia adalah eschars. Kita pergi yang pertama, squamous atypia. Apa yang dimaksudkan squamous atypia? Kalau you tahu inflammation, you dah belajar inflammation, nukleus dia besar. Berapa kali ganda? 1,5 hingga 2. Tapi bila nukleus tu besar 2 hingga 2,5 kali ganda, berbanding dengan normal intermediate, kita dah consider dia adalah eschars di bawah squamous atypia. Kalau you tengok nukleus yang saya tunjukkan sini, nukleus dia besar. Kalau you ambil nukleus sel intermediate normal ni masuk dalam ni 1, 2, dalam 2,5 kali ganda. Nukleus dia besar tapi kromatin dia sama dengan kromatin intermediate normal. Nukleus membrane dia still smooth. Dia tak hyperchromatic sangat. Ada setengah-setengah kita nampak dia gelap. Tapi biasa dia tak gelap. Membran nukleus dia licin, kromatin dia masih halus, taburan kromatin dia masih sama, sekata, dan cytoplasm dia masih banyak. Cuma nukleus saiz dia meningkat, saiz nukleus dia besar, cytoplasm pun banyak. Okey, ini kita panggil squamous atypia. Kita tengok lagi contoh. Kalau kamu tengok, kalau nak compare, kena compare dengan normal intermediate.
Normal intermediate sebelah ni. Kalau you masukkan normal intermediate yang ni masuk sini, dia dalam 2.5 kali ganda. Ni juga ascus. Nukleus dia besar tapi lonjong sikit. Dia biasanya hadir satu-satu dan boleh hadir dalam kumpulan. Tapi biasa kalau squamous atypia kita nampak satu-satu. Nukleus dia besar, 2.5 kali ganda. Kromatin kalau kita dapat gelap tu maksudnya sedikit kasar lah. Kalau dia masih maintain dengan nukleus sel yang normal tu, dia kromatin dia halus. Dan cytoplasm dia still abundance, banyak. Dan NC ratio, maknanya nisbah nukleus dengan cytoplasma dia maintain. Dia tak adalah nukleus besar, cytoplasma sikit. Dia nukleus besar sepadan dengan pembesaran cytoplasm. Tu maksud dia squamous atypia. Kita pergi pada ascus yang kedua, atypical metaplastic. Kita tahu metaplastik hadir dalam grup. Dan biasa kalau metaplastik anormal, kita akan nampak nukleus dia seragam. Sama besar, kalau besar-besar, kalau kecil-kecil. Tapi kalau atypical metaplastik, kita nampak nukleus dia ada kecil, ada besar, ada lonjong, ada bulat, ada bujur. Pelbagai bentuk dan saiz. Dan kita nampak dia sedikit hyperchromatic, celup gelap. Menunjukkan kromatin dalam tu lebih pada yang normal. Dan cytoplasma dia kalau kita tengok masih banyak. Cytoplasma dia masih banyak. Bila kita kata atypical metaplastik, bila nukleus dia tak seragam, ada kecil ada besar, dia gelap, hyperchromatic, kromatin dia sedikit kasar, ni kita boleh panggil atypical metaplastik atau kita diagnose dia sebagai ascus. Kita pergi pada ascus yang atypical parakeratosis. Kalau parakeratosis bermaksud dia berwarna orange gelap. Dia kalau kita tengok dia biasa hadir sama ada single ataupun dalam kumpulan, nukleus dia kita nampak dah tak cantik. Nukleus dia nampak ada kecil, ada besar, ada memanjang, gelap, dense dan cytoplasm dia warna orange. Atypical bila warna orange dengan nukleus dia tidak seragam, ada kecil, ada besar, dense, ada gelap, ada yang tak berapa gelap, itu menunjukkan atypical parakeratosis. Dan boleh jadi dua, boleh jadi satu-satu tapi dia besar. Kalau compare dengan normal intermediate, dia ada dalam 2 kali, 2.5 kali ganda. Yang ni bila cytoplasm warna orange, nukleus dah tak seragam, kita panggil dia atypical parakeratosis. Biasa kalau atypical parakeratosis kita nampak dia dalam kumpulan dan boleh juga jadi satu-satu. Tapi jaranglah satu-satu. Yang penting cytoplasm dia warna orange gelap. Itu kita panggil dia atypical parakeratosis. Kalau kita jumpa macam ni, kita diagnose dia sebagai ascus juga. Dan atypical atrophy. Kita tahu atrophy smear adalah satu smear yang sangat susah untuk kita buat diagnosis. Sebab kita akan nampak macam-macam bentuk nukleus. Ada besar, kecil, ada gelap, ada macam-macam. So atrophy smear satu smear yang sangat sukar untuk kita diagnose. Tapi bila kita jumpa sheet, parabasic sheet tu, nukleus dia ada besar, ada kecil. Lepas tu kita nampak macam gelap. Jadi kita tak boleh biarkan dia kata atrophic smear je. Tapi bila nukleus tu dah besar, gelap, ada macam binucleation ke, kita nampak dia kadang-kadang hyperchromatic, gelap. Jadi kita kata dia atypical atrophy. Tapi atypical atrophy ni jaranglah kita diagnose dia. Sebab macam saya beritahu, atrophy adalah satu smear yang sangat sukar untuk kita buat diagnosis sebab macam-macam rupa sel ada dalam tu. Kalau you jumpa, you confident, you boleh kata dia ascus, atypical atrophy. Kalau tidak, just atrophy sahaja. Dan habis dah tadi, atypical parakeratosis, atypical metaplastic, atypical reparative. Reparative adalah macam metaplastic. You pernah tengok sel repair. Sel repair dia ada nukleus. Dia ada nukleoli. Dia memang ada nukleus, tapi nukleus dia kita nampak ada besar, ada kecil, ada nukleoli. Tapi bila kita nak kata dia atypical repair, sebab dalam ni saya tak jumpa gambar dia, atypical repair ni
nukleus dia dah tak seragam. Dia nampak besar, kecil dan kita nampak dia macam besar. Nukleus dia sangat besar sangat sebab reparative dengan atypical repair ni kadang-kadang sukar juga untuk kita kena pasti untuk kita buat perbandingan sebab dia mengalami perubahan sebab bila repair kita akan nampak nukleus dia besar. Dia ada nukleolide. Cuma bila kata atypical repair, dia punya susunan sel tu, biasa kalau atypical reparative biasa dia macam school of fish, dia dalam satu aliran. Tapi bila atypical repair kita nampak macam dia kelang kabut, dia macam overlapping. Jadi kita boleh katakan dia atypical repair. Jadi semua ascus sama ada dia sukaiman atypia, atypical parakeratosis, atypical atrophy, atypical metaplasia ataupun repair, semua kita letak dia di bawah satu diagnosis kita panggil ascus. Atypical squamous cell uncertain significant. Okey, boleh? Jadi you kena ingat di bawah ascus ada 5 pecahan, 5 kategori. 5 morfologi sel yang boleh kita kategorikan, kita boleh diagnose dia sebagai ascus. Apa dia? Squamous atypia, atypical parakeratosis, atypical repair, atypical metaplasia dan atypical atrophy. Jadi semua morfologi itu telah saya tunjukkan kecuali atypical repair. Kamu cuma ingat kamu dah belajar repair itu macam mana. Dia repair, nukleus dia semua besar, dia ada nukleolide, tapi bila jadi atypical, dia punya susunan sel tu macam kelang kabut sikit. Dia tak macam school of fish. Dia macam ada sedikit overlapping, ada yang pergi belah sana, ada pergi belah sini. Macam susunan dia tak cantik dah. Yang tu you boleh kata atypical repair. Okey, ascus ni. Ascus merupakan satu laporan yang orang kata borderline. Borderline sebab apa? Sebab kalau tengok erti, maksud ascus, dia adalah satu keadaan di mana dia mempunyai ciri-ciri inflamasi yang teruk, tapi belum cukup syarat, belum cukup ciri-ciri untuk kita kata dia low seed. Jadi, kita letak dia di bawah ascus. Dia inflamasi yang teruk, tapi belum cukup ciri nak kata low seed, kita letak dalam ascus. Itu maknanya dia punya laporan adalah borderline. Jadi, ikut standard kebangsaan yang ditetapkan, ascus kita tak boleh lapor lebih pada 2%. Contohnya, daripada 100 yang kita lapor, kita tak boleh kata ada 5 kes daripada 100 tu ascus. Tak boleh. Dia tak boleh lebih pada 2. Kenapa tak boleh? Kenapa dia tak boleh? Sebab kita tahu untuk menjadi seorang cytoskener yang betul-betul skill, yang betul-betul mahir, dia mesti confident dalam membuat keputusan. Kalau dia kata yang ni inflame. Kalau dia kata yang ni ascus. Dia kena berani buat keputusan. Dia tak boleh nampak macam inflame lah, tapi teruk ni, inflame tak boleh biar. Tak ascus je lah. Jadi dia macam tak confident. Jadi kita tak mau melahirkan MLT yang tak confident. Maknanya untuk you berani mendiagnose ascus ni, you perlu banyak tengok slide. You kena menjadi seorang cytoskener yang mahir. Mahir dapat apabila kita banyak kali tengok slide, banyak kes kita tengok. Jadi kita dah ada pengalaman. Dengan pengalaman kita boleh berani buat keputusan. Okey? Jadi itu sebab standard menetapkan tak boleh lebih pada 2% untuk melaporkan ascus. Kalau lebih pada 5 tu maksudnya kita tak menepati standard nasional. Okey, yang ni adalah management ataupun apa yang kita cadangkan pada doktor untuk tindakan selanjutnya kepada pesakit ataupun wanita yang bila kita diagnose dia ascus. Kalau kita diagnose dia ascus, apa yang doktor perlu buat, kita akan tulis kat borang Bethesda tu, repeat smear in 6 months. Kita beritahu doktor, dia kena repeat smear in 6 months. Bila lepas 6 bulan tu repeat smear, dia punya result negatif. Kalau negatif, kita repeat lagi dalam masa 6 bulan. Kemudian negatif,
kita suruh dia 3 tahun sekali. Ini adalah management pada kes-kes askus. Tapi bila kita kata dia askus, lepas tu kita beritahu doktor repeat semula lepas 6 bulan, tiba-tiba result tu askus lagi. Ataupun dia tak jadi askus, dia lagi teruk jadi low seal. Ataupun dia terus jadi high seal. Okay? Lepas repeat askus yang kita laporkan first time tu, lepas 6 bulan ternampak dia menjadi lebih teruk atau dia konsisten menjadi askus, apa yang kita cadangkan pada doktor, refer for colposcopy. Itu management yang perlu kamu tahulah. Okay? Maknanya bila you laporkan dia askus, apa cadangan you pada doktor, repeat semula in 6 months. Okay? Dan lepas repeat semula lepas 6 months tu dia negatif. Negatif, repeat lagi sekali, lepas tu baru repeat 3 tahun sekali. Tapi bila repeat lepas 6 bulan tu, dia sama ada askus atau dia menjadi lagi teruk, low seal, high seal, terus kita cadangkan pada doktor buat colposcopy. Faham setakat ni? Okey. Kita pergi kepada atypical squamous cell cannot excluded high seal. Yang ni di bawah atypical squamous kan? Atypical squamous ada atypical squamous yang uncertain significant yang you tengok 5 kategori tadi. Yang ni lagi satu, atypical squamous cell cannot excluded high seal. Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri atypical squamous cell cannot exclude high seal ni dia lebih kepada ciri-ciri high seal. Maknanya ciri-ciri yang lebih teruk lah. Biasa dia hadir dalam bentuk satu-satu atau kumpulan. Dia boleh single atau kumpulan. Dalam kumpulan tu macam sel metaplastik. Dan biasanya dia origin dia berasal daripada sel metaplastik. Kalau kita tengok NC ratio dia tinggi. Maknanya bila nukleus dia besar, cytoplasma dia tinggal sikit. Itu maksud NC ratio dia tinggi. Dia hyperchromatic. Kita nampak kromatin banyak jadi celup gelap. Kromatin dia kasar. Kita nampak sebab dia gelap tu sebab kromatin dia kasar. Nuclear membrane regular. Tapi kita tengok kat sini nuclear membrane dia bulat. Masih cantik. Masih smooth. Dia tak adalah macam irregular bentuk. Macam ada angulated ke, tak ada. Dia kalau tengok banyak ciri-ciri high seal. Tapi tak complete. Dia short of high seal criteria. Kalau tengok yang kat bawah ni atrophic parabasic in sheet. Tapi kita nampak nukleus dia ada gelap, ada kasar tu kan. Banyak. Dia ada hyperchromatic, high NC ratio. Tapi kita tengok ada juga yang pudar. Maknanya dia punya kriteria high seal tu tak cukup. Sebab askus high ni kalau ikut definisi bermaksud dia adalah lesi yang mempunyai ciri-ciri hampir sama dengan high seal. Tapi dari segi kuantiti dia sedikit dan semia. Ataupun dari segi kualiti dia mempunyai ciri-ciri yang tak cukup untuk high seal. Jadi bila dan semia tu kita nampak kuantiti sel. Maknanya hanya kita jumpa dalam keseluruhan semia tu satu kelompok sel tu je yang sangat abnormal macam high seal. Yang lain-lain semua tak ada. Yes, kita boleh kata dia askus high. Sebab dia ada ciri high seal. Tapi dari segi kuantiti tu saja sedikit. Ataupun you tengok dalam semia tu banyak abnormal sel. Tapi ciri-ciri high seal tu tak cukup. Kita nampak bentuk pleomorphi irregular tapi dia tak hyperchromatic. Atau macam kes ni, you nampak dia bulat, cantik, nuclear membrane dia tak irregular. Jadi dia short of high seal criteria. Jadi askus high bermaksud kes-kes high seal yang tak cukup kriteria high seal secara keseluruhan ataupun dalam semia tu dia mempunyai kuantiti yang sedikit. Maksudnya hanya satu grup, hanya 1-2 sel you nampak sangat abnormal macam high seal. Jadi dua keadaan ni you boleh letak dia di bawah askus high. Faham? Tak faham boleh tanya oleh PM. Okay, kita tengok askus high macam ni. Dalam keseluruhan semia ni kita dah tengok keseluruhan semia dia semua comel, cantik. Nukleus dia normal semua tapi ada satu atau kelompok 3 sel ni sangat hyperchromatic. Sangat gelap. Kromatin dia sangat banyak. High NC ratio. Nuclear membrane irregular. Ciri high seal tu ada kat situ.
memang clear cut, cantik. Tapi dari segi kuantiti sel tu dalam smear, hanya ni saja kita nampak. Hanya grup ni saja, kita tak boleh biarkan. Kita kena laporkan Eschers high. Faham? Tu masuk Eschers high. Dia kita boleh tengok dari dua sudut. Mak dia tak cukup ciri haisil secara menyeluruh ataupun dari segi kuantiti dia dalam smear sangat sedikit. Okay? Faham Sebab yang ni juga macam case borderline lah. Jadi kita tak mau you all miss. At least wanita tu dapat dirawat. Okay, kalau kita dah jumpa Eschers high, apa kita nak cadangkan pada doktor? Sebab dalam borang betisda yang kita buat laporan tu, kita kena syorkan pada doktor yang terima result yang kita buat tu, apa yang follow up untuk pasien tersebut. Kalau Eschers high, terus kita minta doktor tu buat refer for colposcopy. Tak perlu repeat 9 bulan ke, tak perlu. Mana terus buat colposcopy. Colposcopy ni satu prosedur di mana doktor akan masukkan macam mikroskop direct terus dekat dia punya cervix, boleh tengok ada lesion ke tidak. Kalau tengok tak ada lesion, okey, colposcopy dia akan buat laporan semua normal, cervix normal ke. Tapi kalau dia nampak ada lesion, dia akan ambil sedikit biopsi dan dihantar ke makmal histo untuk tengok apa sebenarnya lesion tersebut. Adakah dia high seal, Eschers high, low seal? Okay. Maknanya kalau Eschers high terus refer for colposcopy. Tadi Eschers dia ada repeat smear. Tapi untuk Eschers high sebab dia orang kata dia ada ciri high grade. High grade tu satu lesion yang abnormal, yang teruk dalam precancer. Tapi dari segi kriteria dia sama ada dia tak cukup kriteria high seal ataupun dalam smear tu sendiri sangat sedikit je. Okay, nah itu kes macam tu kita letak sebagai Eschers high. Faham? Okay, habis atypical squamous cell yang kita pecah pada dua, Eschers dan Eschers high. Eschers ada 5 tadi. Kena ingat balik. Refresh balik. Kalau Eschers high kita tahu dia ada lesion yang teruk. Kita tengok dia daripada dua sudut, dari segi kuantiti dan kriteria ataupun ciri-ciri high seal itu sendiri. Okay, kita pergi kepada lesion yang kedua iaitu low seal. Low seal, biasa low seal kita boleh bagi pada dua. Satu low seal dengan jangkitan HPV, satu low seal tanpa jangkitan HPV. Yang ni low seal. Bila kita jumpa coilocyte, sel bentuk macam ni coilocyte, terus kita kata low seal. Biasa dia hadir satu-satu atau dalam kumpulan, satu macam ni dalam kumpulan. Perubahan dilihat pada sel superficial dan squamous, superficial dan intermediate. Keseluruhan saiz sel besar dan cytoplasma pun banyak. Maknanya cytoplasma dia banyak, nukleus dia pun besar. Nukleus besar lebih pada 3 kali ganda pada normal intermediate. Macam ni. Kalau kita compare dengan normal intermediate, dia tak besar mana. Okay. Tapi kalau yang bawah ni, dia ada 3 kali ganda. Tapi bentuk coilocyte tu macam nukleus ni besar. Kalau compare, dia ada 3 kali ganda. Okay. NC ratio sedikit meningkat kehadiran sel coilocyte. Yang ni sel coilocyte. Apa itu sel coilocyte? Bila you nak sebut dia coilocyte, you kena ada 3 ciri penting. Satu, nukleus dia mesti abnormal. Abnormal maksudnya kat sini nukleus tak normal. Maknanya nukleus sama ada besar, 2 atau nukleus dia kecut. Irregular ke apa ke nukleus dia tak normal dah. Satu. Dan dari segi cytoplasm, you tengok dia punya cytoplasm tebal. Tebal. Macam ni cytoplasm dia tebal. Dan yang ketiga, kita nampak zone clear yang besar. Dia bukan perinuclear halo. Perinuclear halo kawasan cerah kecil sikit nukleus. Bila coilocyte kita panggil zone clear yang besar, putih. Dia putih, dia sama dengan background slide ni. Bila you jumpa 3 ciri ni, baru you boleh kata dia coilocyte. Kalau tak ada, tak boleh. Macam ni kita dapat cantik coilocyte ni. Nukleus dia besar, hyperchromatic, cytoplasm dia tebal. Tengok clear zone yang besar. Banyak ni. Okay. Yang sini pun ada. Bila you nampak nukleus dia tak normal, maknanya nukleus dia berubah.
sama ada nukleus dia besar, binucleation atau kecut. Kita nampak bila ada perubahan pada nukleus, ada cytoplasm yang tebal, ada nukleus yang besar, kita boleh panggil sel kolosit. Bila kolosit, kita kata dia adalah low seed. Biasa kita tak nampak ada nukleoli dalam sel-sel kolosit. Sebab biasa kromatin dia gelap, padat, tak nampak lah. Dan kadang-kadang kita boleh nampak nukleus dia gelap, opaque. Boleh juga. Itu adalah kolosit. Ni juga kolosit. Nampak tak nukleus dia besar, cytoplasm dia banyak. Ada ring pada cytoplasm, tebal cytoplasm, ada nukleus yang besar. Ni juga kolosit. Ni banyak kolosit. Ni binucleation, dense nukleus. Kadang dia boleh jadi besar dua atau dia kecut, gelap. Itu juga dipanggil kolosit. Kalau kolosit, low seal, kalau kita nak lapologi tanpa jangkitan HP, kita tak jumpa kolosit. Apa yang kita jumpa, nukleus dia besar 3 kali ganda berbandingan normal intermediate sekeliling ni. Kalau you masukkan ni dalam ni, ada 3 kali ganda lebih. Bila kita jumpa sel yang nukleus dia besar 3 kali ganda lebih, kita terus kata dia low seal. Sama juga yang macam ni. Cytoplasm dia still banyak. Dan kadang-kadang kita nampak dia hyperchromatic. Nukleus dia gelap sebab kromatin dia banyak. Macam ni nukleus dia besar saja, kromatin dia still maintain. Kita tak nampak hyperchromatic. Kalau kita ambil tisu biopsi, macam inilah keadaan kolosit. Dia macam sama dan macam dalam kita tengok dalam pap smear. Dan tisu biopsi pun dia punya nukleus, dia punya ciri sama. Nukleus dia abnormal. Kita nampak nukleus yang besar, lepas tu ada cytoplasm yang tebal. Bila kita nampak ni dalam tisu biopsi, biasa kita tak tengok lah, doktor pakar tengok bila dia buat biopsi, dia nampak macam ni. Confirmnya ni adalah low seal. Apa cadangan kita nak bagi kepada doktor bila kita laporkan kes wanita tersebut low seal? Low seal kita kena tengok. Bila kita nak kata low seal, kita kena tengok ada tak wanita yang low seal tu dia mempunyai ciri-ciri di bawah ni. At least satu. Satu daripada 6 ciri tersebut. Adakah wanita tu umur lebih 30 tahun? Adakah wanita yang kita diagnose low seal tu poor compliance? Poor compliance kat sini bermaksud dia duduk jauh dekat ulu-ulu. Kita agak suka untuk suruh dia datang balik nak buat prosedur lain, nak buat rawatan susulan, susah. Itu maksud poor compliance. Atau wanita tu punya immunocompromised, maknanya antibody badan dia sangat lemah. Lepas tu dia ada simptom. Apa simptom dia? Maknanya bila dia bersama pasangan dia sakit, bila bersama pasangan dia keluar darah, itu simptom. Lepas tu dia ada sejarah pre-invasive lesion, maknanya dia buat pap smear bukan hari ni. Dia dah sebelum pada ni pernah buat 2-3 kali. Memang dia ada low seal ke high seal ke apa. Dia ada pre-invasive lesion. Ada sejarah. Ataupun dia ada high risk HPV positive. Maknanya kita nampak ada kolosit. Kalau wanita tu ada salah satu pada ciri yang saya sebutkan tadi, apa cadangan kita pada doktor? Colposcopy. Kalau dia tak ada ciri tu, repeat smear in 6 months. Faham? Kalau ada salah satu ciri pada 6 ciri yang saya sebutkan tadi, colposcopy, refer for colposcopy. Itu cadangan yang kita perlu bagi. Macam kita tengok umur dia 35 tahun. Lain-lain tu dia tak ada. Yes, colposcopy. Kalau wanita tu, you laporkan dia low seal, lepas repeat smear in 6 months, you nampak lepas repeat tu ada low seal. You nampak masih low seal. Jadi, bila kita laporkan low seal kali kedua tu, kita kena refer for colposcopy. Maknanya kita bagi cadangan dekat borang betis dah tu, kita tick refer for colposcopy. Tapi kalau lepas repeat in 6 months tu, dia negatif 3 tahun sekali. Faham? Yang ni biasa you kena tahu juga. Sebab biasa kita tanya dalam MCQ. Kita bagi senario, kita tak boleh tanya you all. Wanita umur 32 tahun telah didiagnose ada low seal.
apakah cadangan pengurusan cadangan rawatan untuk pesakit tersebut, wanita tersebut? Kita kata repeat smear in 6 months, colposcopy and biopsy, repeat smear in 1 year. Kita bagilah pilihan tu. You kena jawab lah. Okay, ni kena tahu. Must know. Sebab biasa keluar dalam MCQ. Okay, habis dah low seal. Low seal ada 2, low seal HPV. Maknanya kita nampak kolosit, terus kita kata low seal. Kalau kita tak nampak kolosit tapi nukleus dia besar 3 kali ganda, juga kita kata low seal. Lepas tu management untuk low seal, you kena tengok. Kalau low seal dengan ada salah satu daripada 6 kriteria tu, you refer for colposcopy. Kalau tak ada, repeat smear in 6 months. Tu kena tahu. High seal. Lesion yang paling teruk dalam precancer squamous. High grade squamous intraepithelial lesion. Bila kita high grade ni, lebih mudah kita nak detect dia sebab satu, dia biasa hadir dalam kumpulan dan dia sangat gelap. Kalau kita buat screening, dia tiba-tiba dia boleh stop kita sebab ada satu kumpulan yang gelap. Jadi kita tengok under 40 baru kita nampak chromatin kasar, nuclear membrane irregular, hyperchromatic, pleomorphism, NC ratio tinggi, maknanya nukleus besar, cytoplasma dah sikit. Itu adalah ciri-ciri high seal. Kalau tengok kat sini kan, metaplastic type ni, nuclear membrane dia irregular. Chromatin dia sangat banyak. Itu sebab dia celup gelap. High NC ratio, nukleus besar, cytoplasm dah sikit. Yang ni kita tengok metaplastic type juga. Tapi kita nampak macam-macam bentuk. Ada bulat, ada bujur, ada besar, ada kecil, ada nuclear membrane irregular. Chromatin ada kasar, ada halus. Macam ni biasa tapi yang ni kasar. Okay? Macam-macam. Kalau indentation tu maksudnya chromatin dia sangat gelap. Groove tu maksudnya kalau you pernah tengok biji kopi, dia tiba-tiba nampak nukleus tu macam biji kopi. Ini adalah ciri high seal. Kalau kita tengok kat sini, ada chromatin halus, ada kasar. Kalau yang kasar ni kita nampak yang gelap banyak ni. Yang lain tu kita nampak nukleus dia irregular kan. Nampak nukleus tu berlekuk. Ada kecil, ada besar, ada bertindih. Okay, cytoplasm dia ada tapi tak banyak. Okay, high NC ratio dia ada tapi tak banyak. Dan kita tengok dia pleomorphic. Maksud pleomorphic, bentuk nukleus dia pelbagai. Dan kalau cytoplasma dia warna ori, kita panggil dia high seal jugalah. Tapi dia panggil high seal parakeratosis lah. Kalau kita tengok ni satu kan, nukleus dia sangat kasar dan taburan kromatin dia, nukleus sangat kasar. Kromatin dia sangat kasar, taburan kromatin dia tidak sekata, pada nukleus dia besar. Cytoplasm dia dah tinggal sedikit, high NC ratio. Okay. Kalau kita nampak warna orange, kita panggil high seal keratinizing. Nukleus dia pleomorphic, ada kecil, ada besar, gelap, memanjang, macam-macam bentuk. Tapi cytoplasm dia warna orange. Yang ni kita panggil high seal keratinizing. Okay. Ni juga adalah high seal. Tengok nukleus dia sangat gelap, sangat banyak kromatin. Hyperchromatic, bentuk elongated memanjang. Kromatin kasar, maknanya bentuk dia tak seragam lah ni. Yang ni pun sama, sangat duduk dalam satu kelompok. Ada kecil, ada besar, ada irregular, ada gelap, ada tak gelap. Cytoplasm tinggal sedikit, high NC ratio. Ni juga adalah high seal. Okay, high seal. Yang ni juga adalah high seal, tapi bila kita nampak high seal yang ada nucleoli, dipanggil high seal suspicious for invasion. Biasa high seal kita tak nampak. Jarang kita nampak ada nucleoli. Bila kita nampak ada nucleoli, dia high seal suspicious of invasion. Sebab dalam borang Bethesda memang ada kolom high seal suspicious for invasion. Kalau you tak nampak nucleoli, you just tick dekat high seal.
Okay, sebab highly suspicious for invasion ni dia lebih teruk pada highly lah. Dia dah macam menunjuk ke arah ciri-ciri kanser. Sebab kanser memang ada nucleoli. Okay, apa management? Apa cadangan kita pada doktor bila kita laporkan kes tu adalah HICIL? Okay, kalau HICIL, kita refer for colposcopy. Satu je. Tak ada repeat sebenarnya. Terus refer for colposcopy. Kalau doktor buat colposcopy, tengoklah cervix dia ada lesion, doktor terus buat colposcopy and biopsy. Kalau tak ada, just report tak ada. Macam doktor akan report, dia akan ceritalah apa yang dia nampak. Okay. Setakat tu, ni kalau tengok dalam HPE, tissue biopsy, kita nampak lah. Yang ni HICIL. HICIL ni kalau ikut term HPV, dia ada SIN 2, SIN 3. Ni terminologi lama lah. Yang ni just nice to know lah, nak maklum pada kamu lah. Nanti kadang-kadang bila kita laporkan HICIL, biasa doktor akan follow dengan biopsi lah. Jadi dia nak compare betul tak apa yang kita lapor di dalam pap smear tu tally dengan apa yang ditengok pada biopsi. Selain pada pengurusan kepada rawatan ni, ada pelbagai jenis lagi pengurusan yang lain seperti selain pada repeat smear, colposcopy, biopsi, doktor akan buat cone biopsi. Cone biopsi tu dia potong kawasan mulut cervix tu bentuk cone. Dan nanti kalau you dekat malis tu nanti kalau ada jumpa baru you faham lah cone macam mana bentuk. Dia memang bentuk macam muka jam lah. Dia potong dan nanti dia akan ambil setiap lesion yang ada dekat mulut cervix tu. Dia akan tengok yang mana yang abnormal, yang mana tidak. Atau hysterectomy, satu prosedur di mana dia akan buang semua yang ada dalam wanita punya tu uterus, tinggal dia akan buang ovari, dia buang fallopian tube, uterus. Kalau kanser tu dah teruk sangat, macam ni lah, semua dia buang. Ada fallopian tube, ada ovari sekali, uterus tu semua dia buang. Tu hysterectomy. Wanita ni tak ada peluang untuk mengandung lagi lah. Kalau biopsi macam ni lah, dia masukkan alat daripada teropong ni, colposcopy. Dia prosedur colposcopy, dia akan tengok kalau ada lesion putih-putih ni, dia akan ambil gunakan forceps macam gunting ni untuk ambil sampel, dipanggil biopsi. Kalau cone biopsi, dia potong besar sikit bentuk macam cone. Yang ni macam ni ectocervix kan, kawasan transformation zone tu, dia potong bentuk cone. Ni yang buang semua. Ni adalah management modality, apa yang doktor perlu lakukan bila ada diagnosis yang kita buat tu pre-cancer lesion. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Okay, saya ulang balik. Pre-cancer lesion ni adalah satu tahap lesi yang dah masuk ke arah abnormal. Dia bermula dengan ascus. Ascus, atypical squamous cell. Dia ada dua jenis, dua kategori. Ascus yang ada 5 pecahan tu, atypical repair, atypical metaplasty, atypical atrophy, atypical parakeratosis dan squamous atypia. Tu ascus. Kalau you jumpa morfologi antara 5 tu, terus you lapor ascus. Dan ada juga ascus, atypical squamous cell yang cannot excluded HICIL, di mana lesi ni juga kita perlu laporkan, di mana dia ada dua kategori utama. You kena tengok sama ada dari segi kuantiti atau kualiti. Ada tak sel-sel tersebut kualiti dia atau morfologi dia sama dengan HICIL, atau dia punya HICIL tu ada tapi short criteria, maknanya tak complete HICIL. You akan kata tu adalah ascusan. Ataupun dalam smear tu you nampak hanya ada 2-3 ketul aja sel yang betul-betul HICIL, dari segi kuantiti tak cukup. Jadi you letak dia di bawah ascus high. Tu kena ingat. Satu, ascus high ni
tak cukup kriteria hasil, satu lagi dari segi kuantiti dia sedikit dan semia. Bila you jumpa dua keadaan gini, you kena lapor sebagai askus high. Okay, kita pergi pada lesion yang kedua, iaitu low grade squamous intraepithelial lesion. Dia terbahagi pada dua, low seal dengan jangkitan HPV, low seal tanpa jangkitan HPV. Kalau you jumpa koilocyte, yes, yang tu low seal. Kalau tak jumpa koilocyte, you boleh cakap low seal dengan syarat nukleus dia besar 3 kali ganda berbandingkan normal intermediate. Yang lain-lain tu lebih kurang sama. Cytoplasm dia masih banyak, kromatin dia masih halus, nuclear membrane dia regular, sedikit hyperchromatic. Itu adalah low seal tanpa jangkitan HPV. Okay, last kali lesion yang paling teruk dalam precancer squamous adalah high seal. High seal sangat mudah untuk kita kesan, sangat mudah untuk kita kenal sebab dia punya ciri-ciri yang sangat abnormal. Satu, kalau tengok dari segi nukleus, kita tengok kalau dia dalam kelompok, dalam kumpulan sel, pelbagai bentuk nukleus. Ada kecil, ada besar, ada bulat, pujuk, irregular, macam-macam bentuk yang kita kenal sebagai pleomorphism. Dan bila you tengok nukleus tu ada yang cerah, ada yang gelap, ada yang kasar, kromatin dia berbagai tone warna. Biasa dia gelap. Dia hyperchromatic sebab kromatin banyak sangat dalam tu. Kalau tengok pada segi nuclear membrane dia kita jarang nampak dia smooth, dia licin. Dia biasanya regular, dia ada angulated, macam ada bergerigi, dia tak cantik. Tu dari segi nuclear membrane. Kalau tengok daripada NC ratio pula, nisbah cytoplasmic nucleus. Nucleus dia besar, plasma dia sedikit. Itu adalah ciri high seal, hyperchromatic. Kalau cytoplasm dia warna orange, you panggil high seal keratinizing. Okay, dan di samping tu you all kena tahu dia punya management. But low seal tu you kena tahu. Kalau wanita tu ada salah satu pada 6 ciri, apa you nak buat? Kalau tak ada ciri tersebut, apa management yang you boleh syorkan pada doktor untuk follow up pada wanita tersebut. Begitu juga dengan high seal, ascus high dan ascus. Boleh faham? Okay, kalau tak faham, you all boleh PM saya, boleh tu. Saya tak dapat bersiaran secara langsung dengan you pada tarikh tersebut sebab saya ada meeting yang lebih penting yang perlu saya rekod lecture ni. Okay, apa-apa, you all boleh tanya saya anytime. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.